Assalamualaikum and hi everyone. Kita masih di chapter 3 SM015 tapi kali ini kita berada di subtopik 3.2 binomial expansion. Okey, dalam subtopik ni kita akan belajar berkenaan dengan expansion yang berbentuk a plus x power n. Okey, di mana selepas ni kita akan belajar untuk expand n ini power positif atau n ini power negatif atau juga n itu berbentuk rational number. Okey, baik. Untuk permulaan bahagian binomial expansion ini kita akan belajar terlebih dahulu untuk kenal apa itu Pascal triangle. Okey, sebelum lihat Pascal triangle, kita lihat dulu expansion yang telah disenaraikan di bahagian sini dan hasil yang kita dapat pada bahagian sini. Okey, kalau kita ada a plus x power 0, meaning to say anything to the power of 0, hasilnya akan sentiasa bernilai 1. Kalau kita ada a plus x power 1, hasilnya adalah a plus x. Kalau kita ada a plus x power 2, kita akan jumpa hasil expansion dia sebagai a squared plus 2ax plus x squared. Di mana expansion pada kuasa 2, kamu dah familiar dan dah tahu macam mana untuk expand. Kebiasaannya kita akan buat a plus x dan kita akan manually expand this, okay, untuk dapatkan bentuk ini. Same goes untuk kalau kita ada a plus x power 3. Okay, kita akan buat expansion. Normally kamu akan buat a plus x, and one more a plus x untuk dapat hasil expansion yang berbentuk seperti ini. And the list goes on untuk power yang lebih tinggi. Dan kalau kita perhatikan di sini, semakin tinggi power expansion kita, semakin banyak term yang kita akan dapat pada hasil expansion kita. Sebagai contoh, kalau kita ada expansion power 0, dia hanya akan menghasilkan satu term. One term. Kalau kita ada expansion power 1, dia akan menghasilkan dua term. 1 and 2. Two terms. Kalau kita ada expansion power 2, kita akan menghasilkan 1, 2, 3. So, 3 terms. Same goes kalau kita ada expansion power 3. So, kita expect kita akan ada 4 terms pada expansion kita. 1, 2, 3 and 4. So, 4 terms. Same goes kalau kita ada power 5 di sini, sebenarnya kita dah boleh agak bahawa kita akan ada, bila kita buat proses expansion, dia akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5 and 6 terms. Okay, so kalau kita ada expansion bagi power contoh a plus x power 10, so kita boleh expect kalau kita expand ini, kita akan ada 11 terms. Okey, next kita pergi kepada Pascal triangle. Okey, Pascal triangle adalah satu pattern expansion yang hanya melibatkan coefficient bagi setiap term yang ada pada expansion kita. Now, Madam explain dahulu apa itu coefficient. Coefficient adalah semua nombor yang berada di hadapan setiap term kita. Contoh, Madam ambil expansion power 1 ini, a plus x. Coefficient yang ada pada expansion ini adalah 1, 1. Kalau expansion power 2, coefficient di setiap term kita adalah 1, 2, 1. Kalau expansion power 3, coefficient bagi setiap term adalah 1, 3, 3, 1. Okay, so Pascal triangle, dia melibatkan coefficient pada setiap term yang ada pada expansion kita. Okay, now Madam nak introduce pada kamu macam mana untuk kita build Pascal triangle ini sendiri tanpa perlu kita expand manually. Okay, so Pascal triangle ini yang pertama sekali dia mesti dimulakan dengan 1. Yang kedua, Pascal triangle kita regardless of apa kita punya expansion, dia akan sentiasa dimulakan dengan 1 dan berakhir dengan 1. Dimulakan dengan 1, berakhir dengan 1. Dimulakan dengan 1 dan berakhir dengan 1. So, kalau kamu tengok expansion yang kita buat manually pun, memang kita punya expansion akan dimulakan dengan 1, berakhir dengan 1 pada coefficient pertama dan yang terakhir. Okay, dimulakan dengan 1 dan berakhir juga dengan 1. Okay, next kita kena alert. If we have expansion power 2, bermaksud kita akan ada 3 terms. Kena alert setiap power berapa
term yang kita ada apabila kita expand. Okay, now kita cuba untuk build sendiri Pascal triangle ini. Okay, Pascal triangle akan sentiasa dimulakan dengan 1 untuk mewakili expansion power 0. Okay, any bracket power 0. Next, kita pergi kepada expansion power 1. Okay, expansion power 1 hanya akan menghasilkan koefisien 1, 1. Okay, macam yang di atas ni, 1, 1. So, kita akan start dengan 1 dan 1 di bahagian akhir. Next, kita pergi kepada expansion power 2. If you have A plus X power 2. Okay, dia akan sentiasa dimulakan dengan koefisien 1. Kemudian, untuk dapat koefisien bagi next term, apa yang kita akan buat adalah kita akan tambah 2 koefisien di bahagian atas ini, 1 tambah 1 untuk menghasilkan 2 di bahagian sini. And last one, dia akan berakhir dengan 1. Okey, Madam tunjuk satu lagi contoh. If we have expansion A plus X power 3. Okay, now power 3. So, dia akan sentiasa dimulakan dengan 1. Okay, and then untuk dapat koefisien bagi next term, apa yang kita akan buat adalah kita akan tambah 2 koefisien sebelumnya di atas itu, which kita akan buat 1 tambah 2 menghasilkan 3. Okay, untuk dapat next koefisien pula, sama juga kita akan lihat bahagian atas, kita ada 2 plus 1 dekat sini untuk beri kita hasil 3. And last one dia akan berakhir dengan koefisien 1. So kita always check sikit. Kalau kita ada expansion power 3, meaning to say kita akan ada 4 terms. 1, 2, 3, 4. Okay, Madam tunjuk contoh lagi. Let's say kalau kita ada expansion power 4. Okay, so A plus X power 4. Okay, power 4 dia akan dimulakan dengan 1. Kemudian untuk dapat next coefficient, apa yang kita akan buat adalah kita akan tambah 2 koefisien di atasnya. So 3 plus 1 akan bagi kita 4. Next koefisien, kita akan buat perkara yang sama. Kita tengok bahagian atasnya, ada koefisien yang boleh ditambah, which is 3 plus 3. So kita akan dapat 6. Next, untuk next koefisien, sama juga kita akan tengok bahagian atas dia. Kalau ada yang boleh ditambah, kita akan tambah. So 3 plus 1 akan memberi koefisien 4. And untuk last one, kita tak ada di bahagian atas ini, maksudnya dah berakhir. So kita akan akhirkan dengan koefisien 1. Okay, so kamu boleh cuba buat expansion sebagai contoh A plus X power 5, A plus X power 6 dan seterusnya. Okay, so Pascal triangle ni memudahkan kita, instead of kita buat expansion manually macam ni dan dapat hasil dia, kita boleh guna Pascal triangle untuk bantu kita dapat koefisien yang di bahagian hadapan. Contoh kalau Madam ambil expansion power 5 ini, daripada Pascal triangle dia adalah di bahagian sini. Okay, power 5. Kalau kita tallykan expansion secara manual dengan kita pakai Pascal triangle, kita memang dapat 1, 5, 10, 10, 5, 1. So pada Pascal triangle yang kita bina tadi, kita memang dapat kalau expansion power 5, kita akan dapat koefisien 1, 5, 10, 10, 5, 1. Sama. Okay, tinggal lagi selepas ni untuk completekan expansion kita akan belajar bagaimana untuk kita letakkan kita punya expansion di bahagian belakang koefisien kita. Okay, so untuk yang ini Madam target at least kamu tahu macam mana untuk kita generate koefisien bagi setiap term pada expansion kita menggunakan Pascal triangle. Okay, based on Pascal triangle yang kita dah bina tadi, kita dapat lihat contoh yang terakhir ni kita ada expansion power 6. Okay, bila kita tulis dalam expansion power 6, dia akan berbentuk begini dengan koefisien 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Okay, ada 7 term di sini. So just imagine if kita ada expansion A plus X power 15, let's say. So kita tengok powernya lebih besar, kita boleh imagine yang kita punya expansion nanti akan lebih panjang dan Pascal triangle kita untuk dapat koefisien pun akan lebih besar. Okay, so untuk power yang lebih besar ataupun selepas ni memudahkan proses kita untuk buat expansion ini,
tanpa perlu kita pakai Pascal triangle, kita akan belajar tentang binomial theorem. Okey, tapi sebelum kita pergi kepada binomial theorem, ada dua perkara yang kamu kena belajar, iaitu yang pertama adalah factorial notation dan yang kedua adalah binomial coefficient. Tapi kita pergi dahulu kepada factorial notation. Okey, so apa itu factorial notation? Okey, kalau kita ada n as positive integer, okey, so n di sini adalah positive integer, so definition bagi n factorial adalah begini. Okey, so kita tengok pada example A, kalau kita ada 5 factorial, if kamu tekan calculator straight away, kamu akan dapat nilai 5 factorial ini adalah sebagai 120 di calculator. Tapi how calculator boleh bagi jawapan 120? Kalau kita kira manually, so 5 factorial maksudnya adalah bermula daripada nombor 5, kita akan darab dengan 4, darab dengan 3, darab dengan 2 dan darab dengan 1. So, kalau perhatikan dekat sini, bermula dengan n iaitu 5, kita akan darab dengan n tolak 1, n tolak 2, n tolak 3 dan seterusnya sehingga kita jumpa 1. So, kalau 5 faktorial membawa maksud kita akan darab 5, 4, 3, 2, 1. Okey, so bila kita tekan kalkulator, ini akan memberikan hasil sebanyak 120. So, 5 factorial is 120. Okey, next soalan. Kita tunjuk satu lagi. Soalan B. Kalau kita ada 4 factorial, dia adalah membawa maksud bermula dengan 4, kita akan darab dengan next number yang dikurangkan 1. 4, 3, 2, 1. Berhenti bila kita dah jumpa 1. Okey, so yang ni nilainya adalah 24. So factorial, contoh kalau madam bagi kita ada 10 factorial, so dia akan dimulakan dengan 10, darab 9, darab 8, darab seterusnya sehingga kita jumpa darab 1. So itu maksud factorial. Okey, kita lihat kepada example C, we have 8 factorial divided by 6 factorial. Okey, so kalau kita tulis manually menurut definition, akan dimulakan dengan 8 dan kita akan terus darab dengan 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Same goes untuk bahagian denominator, kita ada 6 factorial which kita boleh tulis sebagai 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Now, apa yang kita boleh nampak dekat sini adalah sebenarnya bermula daripada 6 sehingga 1, dia adalah sama dengan di bahagian bawah. So, sebenarnya kita boleh potong, buat proses bahagi jadi 1. So, this one yang tinggal hanyalah 8 darab 7. Okey, tapi suka di sini untuk madam nak kamu nampak bahawa bahagian bermula daripada 6 sehingga 1 ini, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dia sebenarnya adalah 6 faktorial. Okey, so instead of sebenarnya kita tulis 6, 5, 4, 3, 2, 1 ni, sama juga yang bawah, okey, kita boleh straight away tulis dia sebagai 6 faktorial sahaja. Okey, so apa yang madam akan buat adalah bahagi right here. So 6, 5, 4, 3, 2, 1 tadi madam terus ganti sebagai 6 faktorial dan bawah pun 6 faktorial. So penulisan kita jadi lebih mudah. So kita boleh potong 6 faktorial dan yang tinggal hanyalah 8 darab 7, 56. Okey, so same goes untuk soalan D. Pattern yang sama, now kita ada 10 faktorial. So, if we were to write 10, 9, 8, 7 sehingga 1, dia agak panjang. Okay, so apa yang kita boleh buat di sini adalah kita start dengan 10, dia akan darab dengan 9, next number, and then 8, and then 7. So, kita tahu bermula daripada 7 ini sehinggalah 1 nanti dia adalah 7 factorial. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, instead of writing 7 here, kita boleh terus tulis 7 factorial, kemudian divided by, di bawah pun kita ada 7 factorial. So, kita boleh nampak yang 7 factorial akan jadi 1. So, kita hanya tinggal 10 darab 9 darab 8 dan jawapannya adalah 720. Okay.
Tadi kita dah kenal factorial notation. Now kita nak belajar kenal binomial coefficient. Sebelum kita proceed belajar expand menggunakan binomial theorem. So apa itu binomial coefficient? Sama juga, coefficient adalah nombor yang berada di hadapan setiap term kita. Tadi kita belajar pada Pascal kan. This time dia ada formula pula untuk cari coefficient di hadapan setiap term pada expansion kita. So binomial coefficient kita akan tulis dia sebagai NR. Okay, NR. Tetapi kalau kita nak press calculator dan dapatkan jawapan untuk NR ini, kita akan guna NCR. Okay, N, kemudian tekan button C, kemudian baru tekan nombor untuk R ini. Okay, so formula NR ini adalah yang ini. Okay, dia berbentuk factorial. Okay, so daripada formula ni, Madam tunjuk terus kepada contoh soalan A, macam mana kita nak cari 52. Okay, 52 ini. Kalau kamu press calculator, kamu boleh terus tekan 5C2. Okay, 5C2 dan calculator akan bagi jawapan pada kamu 10. Okay, so kita nak tahu macam mana calculator bagi jawapan 10 pada kita. Basically, dia hanya menggunakan formula yang ini. Okay, so macam mana kita nak manually kira 52 ini. Okay, letak equal. Dia ada bahagi. Okay, nah apa yang perlu kita buat adalah yang atas akan berada di atas. So, atas 5 factorial. Bawah akan berada di bawah. 2 factorial. And one more, kita akan buat atas tolak bawah. 5 tolak 2 dapat 3 factorial. So, Madam ulang. Atas, bawah, atas tolak bawah. Okay. So, yang ini kamu boleh straight away press calculator. 5 factorial bahagi 2 factorial darab 3 factorial. Atau siapa nak buat manual menggunakan maksud factorial notation pun boleh. Tadi kita ada 5, 4, 3, 2, 1. Bahagi dengan 2 factorial adalah 2, 1. Darab dengan 3 factorial, 3, 2, 1. Siapa nak kira manual pun boleh, tapi boleh terus straight away tekan calculator lah dan kita akan dapat jawapan sebenarnya adalah 10. Okay. So, soalan B, pada ulang lagi method pada formula kita tadi. Kalau soalan B kita ada 7, 4. So, kita letak simbol bahagi. Kemudian, kita akan letak atas 7 factorial, bawah 4 factorial. Atas, bawah. Okay, kemudian atas tolak bawah. So, 7 tolak 4 adalah 3 factorial. So, kita akan terus dapat jawapan sebagai 35 bila kita press calculator. Okay, kita continue kepada soalan C. Okay, this time kita ada N dalam kita punya binomial coefficient. Okay, so equals, kita buat simbol bahagi dahulu. Kemudian kita akan ada N factorial bahagian atas, 2 factorial bahagian bawah, and this time untuk atas tolak bawah kita akan ada n minus 2 factorial. Okey, sebelum ni senang sebab kita ada atas tolak bawah. 5 minus 2 dapat 3. Sini pun sama, 7 tolak 4 dapat 3. So this time kita ada n tolak 2 tidak membentuk satu nombor bulat. So kita just write down n minus 2 factorial. Now, kita perlu simplify jawapan ini. Walaupun dia bukan dalam bentuk number, kita masih perlu simplify sehingga kita hilangkan factorial yang ada. Okay, so macam mana nak simplify? Okay, kita akan letak simbol bahagi. Okay, definition factorial. Kalau kita ada n factorial, kita akan mulakan dengan nombor n itu. Kemudian kita akan darab dengan nombor n tadi kita tolak 1. Nombor n tadi kita tolak 2. Ini definition factorial notation. Dan kita akan terus sampai kita jumpa 1. Okay. So, kalau contoh Madam bagi kamu n ini adalah 7. This one adalah 7 minus 1. So, dapat 6. This one adalah 7 minus 2. Dapat 5. So, kita dapat 7, 6, 5. Continue. 4, 3, 2 sampai kita jumpa 1 contoh. Okay, so dekat sini apa yang Madam buat adalah Madam tak nak tulis dot 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 sampai 1 tu. Yang mana Madam dah faham. Kalau Madam ada n minus 2, sebelah dia nanti n minus 3, n minus 4 sampai Madam jumpa 1. So, Madam dah tahu sebenarnya n minus 2 ini boleh Madam tulis sebagai n minus 2 factorial. Okay, sama macam soalan yang kita buat tadi. Bahagian sini.
instead of kita tulis 6, 5, 4, 3, 2, 1, kita tahu ini adalah 6 factorial. So, kita just write down dia 6 factorial. So, sama juga dengan yang ini. Instead of kita tulis n tolak 2, n tolak 3, n tolak 4 sampai jumpa 1. So, kita stopkan setakat n minus 2 dan factorial. Kenapa Madam berhenti dekat n minus 2 factorial? Sebab di bahagian bawah kita ada n minus 2 factorial. So, apa yang Madam nampak di sini adalah kita boleh potong n minus 2 factorial. So, yang tinggal hanyalah n minus 1 divided by 2 factorial. Okay, so di mana 2 factorial adalah 2 times 1. So, boleh straight away tulis 2. Okay, so cuba buat soalan D.